Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Grup 1, saya Muhammad Hani Midan Sliman dan rakan-rakan seperjuangan saya, Khairul Khalifah, Rovi, Syafiqah dan Gad akan membentangkan tentang tajuk logik dan metodologi. Jadi yang pertama, mari kita kenali dulu isi kandungan. Yang pertama, kita ada definisi logik dari sudut etimologi dan terminologi. Yang kedua, kami ada kepentingan ilmu logik. Dan yang ketiga, kedudukan logik atau mantik dari sudut klasifikasi ilmu. Dan yang terakhir, kami ada kaedah pemikiran logik. Jadi, apakah definisi logik? Definisi logik dari sudut etimologi, logik adalah cabang falsafah dalam bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Dari sudut terminologi pula, logik berasal dari bahasa Yunani. Logos bermaksud kalimah, diskusi, akal. Peraturan dan takkul logik didivisikan sebagai kajian prinsip-prinsip penaklukan yang betul, perkataan yang benar atau fikiran yang betul ataupun benar. Jadi seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya, Khairul Khalifah. Hanin untuk penjelasan yang sangat baik. Jadi sekarang saya akan pertama sekali saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Khairul Khalifah bin Khairul Hana. Saya akan mengenalkan tentang kepentingan ilmu logik dan pengenalan kepada ilmu mantik. Pertama sekali, kepentingan ilmu logik. Ilmu logik melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Kedua, ilmu logik membantu kita supaya dapat membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Yang ketiga, ilmu logik dapat memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Akhir sekali, untuk kepentingan ilmu logik, ia dapat menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu mantik. Ilmu mantik dalam bahasa Arab, mantik berasal dari perkataan nutq, bermaksud tutur atau cakap. Manusia memanggil sebagai al-hayawan al-natiq, iaitu yang bermaksud haiwan atau hidupan yang bercakap. Ia dinamakan mantik kerana ia merujuk kepada lafaz-lafaz atau percakapan yang membimbing fakulti rasional, iaitu akal, dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul serta melindunginya dari kesalahan berfikir. Seterusnya, ilmu mantik merujuk kepada perbahasan tentang pemikiran dan sesuatu yang tergambar dalam akal manusia supaya dapat diterjemahkan menjadi teori yang benar. Akhir sekali, ringkasnya logik atau mantik merupakan suatu disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengawal dan mengatur pemikiran manusia daripada tersalah atau terpesong sewaktu berfikir menerusi kaedah-kaedah yang tersusun dan bersistem. Sekian daripada saya, Khairul Khalifah. Terima kasih. Seterusnya, kita akan bercakap tentang hierarki ilmu. Hierarki ilmu terdapat 3 jenis ilmu. Yang pertama, ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni ialah hierarki ilmu Islam yang tertinggi kerana ia bersumberkan kepada Allah SWT melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu ilham ataupun intuisi, bermaksud ilmu diberikan terus ke dalam minda ataupun pemikiran manusia yang dikehendaki Allah. Hierarki ilmu ini adalah di bawah ilmu wahyu dan tidak boleh bertentangan dengan ilmu-ilmu wahyunya. Ilmu ini tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Biasanya ia akan diberikan kepada orang soleh, wali yang dekat dengan Allah SWT dan bersih hati nuraninya. Yang terakhir, ilmu empirical, iaitu ilmu dan fakta-fakta yang diperolehi berasaskan akal manusia, panca indera zahir dan berkaitan dengan perkara yang zahir. Asas ilmu empirical terletak pada keupayaan panca indera, manakala ilmu rasional terletak pada keupayaan aktiviti akal. Seterusnya, kedudukan logik dalam hierarki ilmu. Dalam hierarki ilmu, logik berada bawah ilmu wahyu dan intuisi.
Logik berasaskan akal dan pemikiran dan kecenderungan. Berlakunya kesalahan dan kesilapan adalah tertinggi. Akal boleh dipengaruhi emosi, nafsu dan alam sekeliling. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kaidah logik. Logik dan kaidah penghujaan menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan 4 kaidah. Ia merupakan kaidah yang melibatkan pembuktian secara teori dan empirikal dan menggunakan metode yang sistematik, analisis, dan pengujian data. Kaidah yang pertama ialah kaidah deduktif. Kaidah yang kedua ialah kaidah induktif. Kaidah yang ketiga kaidah abduktif, dan terakhir ialah kaidah heuristik. Dalam kaidah deduktif, dari sudut etimologi, deduktif berasal dari bahasa Latin yaitu de, daripada, dan dekeo, memimpin ke arah, yang bermaksud memimpin sesuatu kepada suatu kesimpulan. Kaidah deduktif ialah kaidah berfikir daripada umum kepada yang khusus. Kaidah ini menggunakan sesuatu teori bagi memahami sesuatu kes tertentu. Kaidah deduktif mencarikan seseorang terbelenggu kepada teori-teori yang sedia ada dan menghalang seseorang mencipta prinsip umum yang baru. Kaidah deduksi ini tidak menjamin kita memberi segala ilmu pengetahuan yang benar. Kaidah deduksi ini dapat memberi pengetahuan yang sah sahaja. Benar atau tidaknya tidak boleh ditentukan oleh kaidah ini. Kaidah ini turut dikenali sebagai logik klasik. Seterusnya kaidah induktif. Kaidah berfikir daripada khusus kepada yang umum. Kaidah ini juga melihat kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum dan menghasilkan teori berdasarkan fakta-fakta. Seseorang berfikir dengan melihat dan menganalisis data yang sedia ada sebelum membuat hipotesis untuk menerangkan perkaitan antara data-data yang sedia ada dan kesimpulan yang sentiasa bersifat umum. Kaidah induktif bersifat lebih produktif kerana dapat menerbitkan prinsip dan teori baru berdasarkan kepada kepercayaan yang berasaskan pengalaman yang dialami terlebih dahulu. Kaidah ini juga dikenali sebagai logik moden. Logik moden muncul di zaman moden era sains dan metode. Logik moden ini dikenal sebagai induktif sebagai metodologi asas. Logik moden berasaskan unsur empirikal induktif kerana ia bermula dengan pengalaman dan pengamatan serta uji kaji, iaitu prinsip utama dalam sains moden. Kaidah induktif dimulai daripada kes-kes khusus sehingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Kaidah induktif adalah dalam bentuk mengkaji sebagian fakta atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian, penaklukan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya akan teruskan dengan perbezaan deduktif dengan induktif. Deduktif ni kesimpulannya dia bermula daripada teori, seterusnya kepada hipotesis, observation dan confirmation. Kalau induktif pula dia bermula daripada observation, pattern, tentative hypothesis dengan last sekali ialah teori. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kaedah abduktif dan kaedah heuristik. Okey. Kaedah abduktif ni ialah kaedah culikan atau abduktif yang berupa kaedah mengambil pengajaran atau iktibar daripada beberapa penjelasan yang lain. Seterusnya ia merupakan satu kaedah penaklukan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan tepat boleh menjelaskan sesuatu perkara secara dengan bukti yang relevan. Akhir sekali, kaedah induktif ni dia penggunaan istilah culikan adalah kerana ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau menyebabkan yang difikirkan paling tepat. Seterusnya, kaedah heuristik.
Kaedah heuristik ni berasal daripada bahasa Yunani iaitu heurishin yang bermaksud memperoleh. Heuristik adalah kaedah yang menggunakan ciri-ciri atau faktor kejayaan yang membawa kepada tercapainya impian atau idea baharu yang seterusnya mewujudkan idea atau sub-idea yang baharu. Akhir sekali, heuristik ni ialah langkah awal dalam tindakan mencari sumber-sumber atau mendapatkan data, fakta dan pembuktian sejarah. Jadi sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.